Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini awak akan belajar topik baru bertajuk kerja dan tenaga. Okey, pertama kali awak kena tahu apakah yang dikatakan kerja. Kerja di dalam fizik tu macam mana? Okey, kalau tengok sini, kerja work W work equal tu sama dengan daya force multiply by displacement. S ni displacement. Okey. Apa dia? Force adalah daya, displacement adalah sesaran. Sesaran ni adalah jarak kan? Ingat tak? Awak belajar itu. Jarak, tapi jarak ni dia tak ada arah. Sesaran ni penting, arah kiri, kanan, atas, bawah, timur, barat, semua penting lah. Maksudnya untuk sesaran ada arah positif, ada arah negatif. Penting. Daya pun sama, awak ingat dia ada positif, ada negatif. Untuk daya. Dia ada, kalau daya condong, awak boleh jadi paksi X, paksi Y, Fx, Fy, macam-macam lah. Arah tu sangat penting. Okey. Tapi apabila yang tu dipanggil vektor kan, ingat leraian vektor kan, itu belajar. Vektor maksudnya arah penting. Ni vektor, yang ni vektor. Tapi hasil darab dua vektor ini tidak menghasilkan vektor. Kerja ni bukan vektor. Yang kata kerja ni dia tidak ada arah. Tak penting arah. Ni dia panggil magnitude saja yang ada. Ada nilai saja tapi arah tak penting. Yang ni tak ada arah. Tak apa nanti kita tengok pelan-pelan. Okey. Ni yang penting kita tengok nilai dia berapa. Kerja tu berapa besar kerja, berapa kecil kerja tu. Okey. Okey, awak dah belajar leraian daya. Okey. Hari ini benda yang sama juga kita belajar hari tu. Tapi hari tu kita kira dalam bentuk daya, hari ni kita kerja dalam bentuk, kita kira dalam bentuk kerja. Okey. Ada satu jasad ditarik oleh seseorang. Ada orang ni dia tarik jasad ni. Okey. Dia tarik. Okey, dia membuat sudut 30 darjah. Dia bergerak sebab nak kira kerja sesaran ni apa? Jarak tadi, jarak penting, maka untuk soalan kerja dia akan bagi jarak. Jarak 5 meter contoh. Sesaran dia okey. Kemudian katalah daya yang diberi adalah 20 Newton. Ni contoh saja. Okey. Kotak ni mempunyai jisim. Jisim sama dengan 2 kilogram. Bila ada jisim maksudnya ada berat. Berat dah berat apa dia? Weight. Baik-baik sama, nampak sama W juga, ini pun W. Tapi ni work. Kerja, yang ni weight, berat. Yang ni W sama dengan mg. Jisim darab graviti awak dah belajar, iaitu 2 kilo darab 10. Yang ni 20 Newton. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak kira kerja. Okey. So, dia beri soalan kira nilai ataupun magnitude bahasa fizik dia kerja yang dilakukan untuk menarik kotak itu sejauh 5 meter. Nak kira macam mana Okey. Jadi awak dah tahu dah. Awak dah tahu formula kat atas tadi cikgu bagi. Tak nak cikgu cari pen.
buat dah kan. Okey, cikgu dah bagi kerja adalah okey. Formula ada. Kerja adalah daya kali sasaran. Okey. Kemudian ada sesuatu yang penting di sini, di mana daya yang diambil adalah yang selari dengan sasaran. Saya nak tulis mana ini? Daya sasaran. Ni tanda apa? Yang ni tanda selari. Selari dalam matematik. Dia macam tu. Yang tu selari. Kalau macam ni, yang ni nama dia serenjang. Dia buat 90 darjah nah. Macam ni selari. Daya dia syarat mesti selari. Daya dan sasaran mesti yang selari. Okey. Sejauh 5 meter. Sekarang sasaran ni awak tahu dah 5 meter kan? Dia bergerak 5 meter. Cuma daya, kita nak daya yang selari. Sekarang daya ni selari tak dengan ni? Yang ni arahnya begini. Kan arah penting juga tu. Yang ni arahnya begini. Tak selari. Maka awak kena ambil komponen yang selari. Sebab tu awak kena ambil ini. Okey nah. Ini 90 darjah kan. Okey, awak kena ambil komponen yang ini. Nah. Yang ni awak ingat nama dia itu F. Sebab dia selari dengan CX, FX. Jadi yang ada di sini, tengok nah. Work, kerja sama dengan F yang sepanjang 4CX nah. Faham nah? Bukan yang condong ni nah. Melainkan dia tarik ni naik landasan. Dia naik landasan sebanyak 7 meter contoh. Maka tak apalah, ambil lah 20 Newton ni. Sebab dia selari dengan landasan. Ni sedangkan ni tak. Dia sepanjang 4CX nah, mengufuk. Tarik macam ni, maka kita kena ambil komponen daya yang mengufuk. Daya yang kena ambil komponen nah. Okey. Dari sini F sepanjang 4CX nah. Ufuk daratlah dengan sasaran 5 meter. Yang ni awak dah belajar. Dia jadi apa? Awak ambil tangan buat macam ni. Oh, jari ni F cos theta. Fx adalah F cos theta berapa? 30 darjah. Darat 5 meter. Okey. Daya berapa? Daya 20 Newton. Darat cos theta. Cos theta adalah berapa? Cos theta. Sin theta 0.5. Cos theta 0.8660. Darat lah 5 meter. Dapat berapa saat kita kira? Maka setelah dikira, awak dapat jawapan 86.6. Okey. Newton meter. Tengoklah. Newton meter. Okey, apakah Newton meter? Newton meter ni adalah unit bagi kerja. Unit bagi kerja. Okey, ataupun namanya yang lain adalah 86.6 joule. Okey. Awak kena ingat, unit joule adalah sama dengan Newton darab dengan meter. 1 Newton darab 1 meter dapat 1 joule. Okey. Jadi inilah jawapannya nah. Kalau kita cerita benda okey, sikit saya terlupa. Okey, ada lagi satu daya di sini kalau awak tengok nah. Ini daya 20 Newton. Ada lagi satu daya. Kotak ni 2 kilo menjadikan daya dalam bentuk berat 20 Newton. Kenapa kita tak peduli langsung dekat berat ni? Kenapa? Tengok nah. Berat 20 Newton tak ada dalam kiraan. Kenapa? Sebab
berat tu arahnya lain. Tak selari dengan arah gerakan. Arah gerakan ke sana, sedangkan berat ke bawah. Faham? Okey. Situasi ini boleh berubah. Nah, yang kedua cikgu tunjuk. Okey. Okey lah, ada satu sistem dari sini ditarik. Okey. Ditarik macam mana nak kata? Apa yang menyebab dia jadi macam ni? Katalah kotak ni dia terikat dengan dinding. Mungkinlah ada satu dinding atau tiang terikat dengan kotak ni lah. Ada gam ke? Ada satu bukan gam lah. Satu macam something lah yang membuatkan dia dengan ni tak boleh terpisah, tapi dia boleh bergerak ke atas ke bawah. Bayangkanlah saja saya nak tunjuk contoh. Okey, lepas tu sini ada takal. Takal ni macam awak nak naikkan bendera, ada takal lah yang boleh menarik tali. Sini ada seorang budak. Angkat. Dia ada seorang. Okey. Dia nak angkat kotak ni, tapi kotak ni terikat di sini. Dia tarik pakai tali. Okey. Tarik pakai tali. Okey, cikgu buat macam tadi ke? 30 darjah. Bayangkan macam tadi, macam cerita ni. Tapi yang ni dia tarik arah sepanjang mengufuk kan. Yang ni tak, dia akan tarik menyebabkan pergerakannya mencancang. Kita bayangkan dia gerak ke atas sebanyak 5 meter. Juga 5 meter. Tadi pun kita buat 5 meter kan. Okey, bayangkan disebab dia tarik ni, kotak ni naik 5 meter. Awak boleh bayangkan kat sini jadi macam mana? Okey. Macam itulah dia tarik nampak nah? Boleh bayangkan Okey, jadi ni nak jadi engineer, kena tahulah kira kalau benda ni technician, orang bidang pekerjaan awak kena tahu. Okey. Jadi kita nak tahu masa dekat sini. Berapakah memang soalan ni pening lah sikit, tapi nak tahu berapakah kerja yang dilakukan. Okey. Katakan daya yang dikenakan macam tadi juga kita kata, daya 20 Newton. Kemudian berat ni, berat jisim 2 kilo, maka berat ni kita buah 2 darab 10. Ni 20 Newton, ni 2 kg nah. 20 pula. 2 kg. 2 kg darab 10, 20 Newton. Ni berat. Yang ni daya yang budak ni bagi. Kita nak tengok boleh naik ke tak? Tak boleh lah, saya nampak sikit sangat. Saya tambah ni jadi 100. Ni 100 Newton. Budak tak lepas. Ni banyak sangat. Okey. 100 Newton tarik. Okey. Berat ada 20 Newton. Kita nak tahu kira nilai kerja yang dilakukan untuk mengangkat kotak itu. Okey. Maka awak tahu work, kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Okey, dari sini awak tengok daya ni hati-hati. Sekarang daya ni dia nak hasil tambah semua daya yang ada sigma, ingat kita belajar sebelum ni. Daya apa yang ada? Daya ni asal. Saya nak color lain. Yang ni daya, yang ni tadi daya sepanjang 4 cm Fx kan. Awak ada lagi satu. Yang ni apa? Fy sepanjang mengufuk, mencancang. Awak ambil, awak boleh pindah ke sini. Sebab dia vektor boleh dipindahkan selagi dia selari. Kan, selari arah sama. Jadi ni adalah
Dari sini transfer macam ni, FY. Okey, ni tak ada dalam SPM saja saya nak tunjuk. Okey. Lepas tu awak tengok ini 30 darjah, semua 90, ini 30, ini baki 60 darjah. Maka kita boleh cari FY. FY ni berapa? FY, ambil tangan saya ni, kan? Okey, asalnya 100 Newton. Cos, ni cos cos berapa? Cos 60 FY adalah F darab cos 60. Maka dia akan jadi berapa macam sini. FY sama dengan 100 Newton cos 60 tekan kalkulator 0.5. 100 darab 0.5 dapat 50 Newton. Jadi yang berfungsi ke atas hanya 50 Newton. Okey. Jadi kiraan dia tadi, daya yang ke atas adalah FY. Okey, ada pula daya yang kacau kat bawah ni. Macam kes tadi, berat tak kacau sebab arah mau ufuk, berat ni mencancang kan. Dia tak ganggu dalam kiraan, tapi dia ganggu, dia bagi geseran dan sebagainya. Yang ni tinggi kiraan, awak tak belajar SPM. Kita anggap landasan licin, dia tak kacau. Sebab dia arah sini. Tapi yang ni sebab pergerakan dia naik ke atas, maka ni ganggu. FY kena tolak dulu dengan berat, weight kita terkeliru dengan ni. Ni work. Okey, lepas tu baru darab sesaran. Sesaran dalam paksi Y. Yang tadi sesaran ni dalam paksi X. Daya paksi X, sesaran paksi X. Kena selari kan syarat dia. Okey. Jadi dari sini awak ada FY adalah 50 Newton. Tolak berat tadi 20 Newton. Barulah darab sesaran 5 meter. 50 tak 20, 30 Newton. Darab 5 meter. 150 Newton meter ataupun Joule. Okey. Sekejap lagi saya bagi homework cuba buat. Baiklah, ini homework awak. Rajah 2.126, rajah ni menunjukkan seorang pekerja sedang menarik sebuah troli yang diisi dengan beberapa beg beras dengan seutas tali. Okey. Daya yang diberi 200 Newton, dia buat sudut 60 darjah. Okey. Pekerja itu menggunakan daya yang seragam sebesar 200 Newton pada arah 60 darjah dengan ufuk. Kira kerja yang dilakukan oleh pekerja itu setelah troli ditarik sejauh 25 meter. Ini sesaran secara ufuk. Jadi tolong buat, hantarkan pada saya petang ini pukul 6. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.